Cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, syafaatkan daku. Ya Rasul, ku rindu padamu. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah.
lembut sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama, dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Pantas menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah, berwajah asing, bagimu syurga di sana. Baik kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu domba yang tajam menikah, dan satu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, supaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, supaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sumayyah,
siapa. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau menjadikan siang dan malam, kau hiasi dengan surya, bulan dan bintang. Kau turunkan hujan rezeki, laut dan hutan, nikmat-Mu tak terkira, tak terkira. Aku insan yang amat lemah. Aku belum lagi. Cuba. Ya? Cuba. 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 Cuba dulu. Cuba. Macam mana? Tak okey. Okey. Macam mana? Dengar tak? Yang teman-teman kita di rumah bagaimana dengar suara Ustazah? Kuat? Okay, set. No, okey. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okay, now boleh. Okay, semua happy ya?
Dalam kelas happy? Happy di rumah pun happy lah kan, nak suara-suara dengar. Ya. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Oh, cik dah balik dah cik? Oh, jauh jalannya. Dengar. Jangan bagi. Dia pun suara. Cik sihat cik? Cik siapa nama? Cik Salimah. Sihat. Alhamdulillah. Hari tu balik bila cik? Yang berapa dah 2 minggu baru. Oh, 2 minggu baru ya? Alhamdulillah. 1 minggu. Kuarantin 1 minggu. Betul lah. Semua orang balik kena kuarantin kan? Salima yang tak ada tu, tak kenal eh? Yang mana? Salima. Sarimah. Dekat Mekah. Oh, sekarang ni? Dia sekarang dekat David, semalam dia pergi rumah. Oh, Kenal eh? Alhamdulillah. Kata kawan kena Salima. Kenal. Okey, baik. Macam mana hari ni? Nak belajar ke tak nak belajar? Tak belajar, mesti off school. Mesti off school tapi tak belajar kan? Jauh orang datang bawa buku tebal-tebal dia tak nak ajar kita. Okey, kalau nak belajar kalau nak belajar kita ingat tak lagi kita bincang tentang apa pada tahun lepas? Cuba beritahu saya sikit. Kita bincang tentang apa? Tentang khutbah rumah. Tentang Rumah. khutbah Umar. Okey. Di mana khutbah Umar itu dan kenapa Umar dia memberikan khutbah? Kenapa Umar dia menyampaikan khutbah tersebut? Tadi kan ada yang jawab kita bincang tentang khutbah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Tapi kenapa sebenarnya Umar dia sampaikan khutbah itu? Atas dasar apa? Untuk apa? Ya, sila. Macam mana? Kak Zah. Ya, sila Kak Zah. Untuk beri nasihat kepada panglima perang, siapa tadi nama dia? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Okey, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini peperangan di mana? Iraq. Okey, tahun bila? Mas, lama saya tak nampak. Alhamdulillah. Dia di mana? Iraq, okey. Tahun bila? 14 Hijrah. Baik, sekarang kita nak sambung. Okey, kita nak sambung. Dia belum start lagi ya, peperangannya belum lagi bermula. Masih lagi dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini namanya Al-Qadisiyah. Peperangan ini namanya Al-Qadisiyah. Okey. Jadi dalam perjalanan ini ada banyaklah perkara berlaku, kemudian Umar bin Khattab dia banyak memberikan nasihat kepada panglima perang yang telah dilantik pada waktu itu. Kalau saya boleh ingatkan sekali lagi, pada awalnya yang nak pergi siapa? Umar. Yang nak pergi Umar sendiri yang nak memimpin peperangan ini. Tapi kemudian di atas nasihat beberapa orang sahabat Nabi SAW, maka Umar pun mereka katalah kalau sekiranya Umar ni mati syahid kan, nanti ada banyak perkara isu yang berlaku di Madinah yang tak dapat nak disettlekan, diselesaikan. Jadi di sini mereka pun menyarankanlah agar Umar melantik orang lain untuk pergi kepada peperangan ini dan menyelesaikan peperangan tersebut. Jadi di sini Umar pun telah melantik Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima perang. Okey, baik, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 320. Okey, perbincangan akan bermula dari muka surat 320, iaitu kedatangan Sa'ad di Iraq dan berita wafatnya Al-Muthanna. Betul tak saya berhenti dekat situ? Betul ya? Terima kasih. Baik. Kita baca teksnya di sini ya. Kemudian Sa'ad dia berangkat menuju Iraq setelah Umar memberikan wasiat, memberikan khutbahnya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas dan para tentera yang ada di bawah pimpinan Sa'ad ini. Sa'ad pun dia berangkat menuju ke Iraq. Sesampainya di Zarud,
Okay, ada sebuah tempat namanya Zarud. Kalau lihat di nota kaki kita nombor 2 di bawah itu, dijelaskan Zarud itu berada di mana. Okay, Zarud adalah padang pasir yang terdapat antara As-Sa'labiyah dan Al-Khuzaimah dari jalan para jemaah haji yang datang dari Kufah. Jadi tempat ni kebiasaannya kalau jemaah haji mereka daripada Kufah di Iraq, mereka akan lalu tempat Zarud ini untuk menuju ke Makkah. Jadi di sana terdapat kolam-kolam dan istana serta telaga untuk memberi minum jemaah haji. Okey, baik. Bila saat dia sampai di Zarud, ketika itu jarak antara dirinya dan pasukan Al-Musanna hanya beberapa saat lagi. Maknanya sikit lagi nak sampai berjumpa dengan Al-Musanna. Al-Musanna ni dia berada di Iraq lah pada masa itu. Dan apa yang berlaku, kita dapati di sini pengarang yang menceritakan keadaan kedua-duanya, iaitu Sa'ad dan juga Al-Musanna. Dia kata, dan masing-masing dari mereka memendam kerinduan untuk berjumpa kerana mereka ni sahabat. Mereka sahabat baik. Tiba-tiba luka pada tubuh Al-Musanna bin Haritha ketika peperangan di atas jambatan kembali terkoyak. Ini peperangan apa di atas jambatan ini? Siapa ingat? Lama sangat dia cuti. Cik Yah ingat Cik Yah? Peperangan apa? Apa dia? Tak ingat. Siapa ingat? Ada? Dengan gajah. Apa dia? Dengan putera gajah. Oh ada, mesti ingat gajah. Ada gajah. Ingat cerita gajah? Oh, cerita gajah ingat kan? Yang ada gajah besar kan, yang membuat tentera muslimin. Peperangan apa namanya? Al-Jisr. Dalam peperangan Al-Jisr. Jadi, Al-Musanna ni cedera dalam peperangan Al-Jisr tu. Tapi kita tak kata dia meninggal lah. Ramai di kalangan sahabat Nabi yang wafat dalam peperangan ini. Ramai panglima perang dan juga tentera muslimin yang meninggal dunia dalam peperangan Al-Jisr kerana angkar gajah yang telah menghempak mereka kan. Tapi di sini kita dapati Al-Musanna dia terselamat. Walaupun dia cedera tapi selamat. Tetapi ini kita panggil takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keselamatan ataupun dalam keadaan yang dia selamat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tak panjangkan usia dia. So kita nampak di sini diceritakan kepada kita waktu ini luka yang ada pada diri Al-Musanna tersebut dia jadi parah. Dan kita biasa kita dengar kan orang sakit, dia dah baik kan, tapi kemudian tiba-tiba dia sakit, meninggal. Biasa dengar kan? Itu kebiasaan yang ada pada orang yang sakit lah yang biasa kita dengar. Dan ini berlaku kepada Al-Musanna. Al-Musanna pada masa tu dah nampaknya sihat, luka dia hampir sembuh, tapi kemudian tiba-tiba luka tu dia berubah menjadi lebih parah dan akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia. Dan kita lihat di sini, dia kata terkoyak, luka itu terkoyak kembali, maknanya jadi parah kembali dan membawanya kepada kematian. Semoga Allah merahmatinya. Maka beliau pun menunjuk Bashir bin Al-Khasasiyah. Okey, bacaannya begitu ya. Bashir bin Al-Khasasiyah sebagai pimpinan pasukan. Ketika berita wafatnya sampai ke telinga Sa'ad, maka dia mendoakannya semoga dirahmati Allah. Setelah itu dia menikahi isterinya yang bernama Salma. Baik, ada pendapat lain yang mengatakan Salma ni bukan isteri kepada Al-Musanna, tapi ada pendapat yang mengatakan Salma adalah saudara perempuan kepada Al-Musanna. Jadi itu saya pun tak pastilah ya mana pendapat yang paling tepat. Yang penting ada dua pendapat. Dan di kitab kita di sini menyatakan Salma ni adalah isterinya. Cuma kalau nak kata terus nikah tu susah juga, tak boleh lah kan, nak kena tunggu habis iddahnya. Jadi mungkin lebih tepat adik perempuan dia lah. Lagi mudah, tak perlu nak tunggu habis iddahnya di situ. Okey, baik, tak apalah, itu tinggalkan saja. Cuma ada dua pendapat di sana, take note pendapat itu. Baik, ketika Sa'ad telah berkumpul dengan pasukan Al-Musanna, kepimpinan seluruhnya beralih kepada dirinya. Jadi Al-Musanna sudah meninggal dunia bila Sa'ad dia sampai di Iraq ni kan, tempat ini, keseluruhan
pemimpin atau kepimpinan ketenteraan itu berakhir kepada Sa'ad. Okay, baik. Seluruh pimpinan pasukan yang berada di Iraq tunduk di bawah perintahnya. Kemudian Umar mengirimkan bantuan lagi hingga jumlah pasukan Sa'ad bertambah dalam perang Qadisiyah menjadi 30,000 orang tentera. Dan ada juga pendapat yang mengatakan 36,000 orang. Dan Umar berkata, demi Allah, aku akan mempertemukan dan mengadu antara raja-raja orang Ajam, iaitu bangsa non-Arab dengan raja-raja Arab. Jadi inilah kisah bagaimana Sa'ad dia tiba di Iraq. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana pasukan Sa'ad dibentuk bentuk pasukan Sa'ad dibentuk, maksudnya siapa yang duduk depan, kanan, kiri, belakang, kan? Okey. Baik, di sini Umar dia memberikan surat kepada Sa'ad agar para pimpinan pasukan bertempur bersama pasukannya. Di dalam setiap pasukan terdapat 10 senior yang berpengalaman. Senior ni kebiasaannya kita panggil mereka ni di kalangan sahabat Nabi. Maknanya dalam kumpulan itu ada 10 orang di kalangan sahabat Nabi yang lebih berpengalaman untuk berada dalam kumpulan tentera tersebut. Jadi di sini setelah itu Sa'ad mulai menentukan para pemimpin pasukan untuk bertempur bersama kabilah-kabilah. Lalu mengangkat pemimpin untuk pasukan pengintai. Pasukan pengintai ni macam mana? Dia sekolah perisik, pasukan perisik lah. Maknanya penyiasat untuk melihat pihak musuh ni bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka aturkan. Jadi pasukan penyiasat ni akan beritahu kepada Sa'ad. Maka mereka akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan tentera musuh. Baik, pasukan terdepan, jadi kita ada pasukan di bahagian hadapan, kita ada pasukan di sayap kiri dan kanan, juga pasukan tengah. Kita juga di sini ada pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, persis sebagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya kita lihat di sini surat menyurat antara Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Sa'ad dah tiba di Iraq, Umar masih lagi menghantar surat kepada Sa'ad supaya Sa'ad ini berada pada satu keadaan yang mana dia memiliki jiwa yang mantap, yang kuat untuk bertempur dengan pihak musuh yang begitu besar. Dan kita dah banyak kali bincangkan pasukan ataupun tentera Parsi, mereka ni di kalangan tentera yang jumlahnya begitu besar dan tak pernah mengenal musuh ni macam mana, tak ada belas simpati ni semua tak ada. Jadi pasukan Parsi ni begitu keadaan dia. Maka di sini Umar sentiasa kita panggil memberikan masukan, memberikan nasihat kepada Sa'ad agar dia sentiasa kuat untuk dia pimpin tentera yang berada di bawah pasukannya atau di bawah kepimpinannya. Baik, di sini kita dapat Umar dia menulis surat kepada Sa'ad menginstruksikan padanya agar segera berangkat menuju Qadisiyah. Tempat ini merupakan pintu gerbang Parsi pada masa Jahiliyah. Umar memerintahkan agar dia berdiri di posisi antara bebatuan dan tanah yang lapang, menutup jalan bagi Parsi dan memulai penyerangan terlebih dahulu. Jadi strategi peperangannya begini. Di tempat ini dia ada dua kawasan. Satu kawasan yang batu, okey, tanahnya batu. Satu lagi pasir ataupun tanah, kita panggil tanah, dia tak ada batu. So Umar suruh berada di tengah-tengah antara bebatuan itu tadi dan juga pasir ataupun tanah tadi kan. Baik. Kemudian Umar perintahkan kepada Sa'ad dan tentera muslimin untuk mulakan penyerangan terlebih dahulu. Jangan tunggu pihak musuh serang kita, tapi kita yang serang mereka terlebih dahulu.
Jadi ini perintah ataupun arahan yang Umar keluarkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, lagi Umar pesan lagi di sini. Umar berpesan, janganlah kamu merasa gentar melihat banyaknya jumlah musuh dengan perlengkapannya yang sempurna. Jadi Umar pesan kepada Sa'ad, bila nampak tentera yang ramai dengan jumlah yang begitu besar, jangan takut. Mereka ni memang ada banyak kelengkapan perang. Kudanya, kan? Pedang dan senjata mereka ni hebat-hebat. Tapi janganlah kerana kau nampak kehebatan yang ada pada mereka daripada sudut kelengkapan dan juga jumlah menyebabkan engkau dan tentera engkau menjadi lemah. Semangat kena kuat di sini Umar pesan kepada Sa'ad. Dan apa kata Umar lagi? Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang banyak tipu muslihatnya. Jika kalian bersabar dan berbuat yang benar dengan niat yang tulus untuk menjalankan amanah ini, aku berharap besar kalianlah yang akan keluar sebagai pemenang. Setelah itu, tidak mungkin lagi kekuatan mereka akan kembali selama-lamanya, kecuali jika mereka kembali bersatu, walaupun sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Jadi apa sebenarnya yang Umar nak beritahu kepada Sa'ad dekat sini? Umar nak kata apa tu sebenarnya? Okay, kita ambil ini sebagai pengajaran yang pertama untuk perbincangan hari ini. Saya tak nak nanti dah hujung-hujung baru nak keluarkan, supaya dia tak hilang. Okey? Daripada perenggan yang baru kita baca tadi, apa sebenarnya yang Umar nak beritahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka mesti ada confident lah. Ya, apa tadi? Siapa cakap angkat tangan? Sebab semua pakai mask, saya susah nak cari siapa yang cakap. Angkat tangan. Ya, sebab angkat tangan tak suara. Mana suaranya? Tadi okey. Kak Ram, bersabar ulung. Kenapa tak Ram kata gitu? Apa yang Umar cakap di sini yang menyebabkan tak Ram keluarkan perkataan? Kalau kita nak menjalankan amanah, bersenang. Jadi perlu kesabaran yang tinggi. Dan tinggi untuk menjalankan amanah itu. So macam mana kita nak relate dengan peperangan ini Kak? Sebab yang musuh yang mendengar lawan tu bukan kecil. Jadi dia datang jauh-jauh untuk memenang, Untuk memenangi peperangan tersebut. itu satu amanah buat muslimin, pasukan tentera muslimin. Jadi diperlukan kesabaran yang sangat tinggi. Bagi berhadapan dengan tentera musuh itu. So kalau tak ada sabar, Berapa kali? kalau tak ada sabar balik okey. Tak ada sabar balik lah. Macam itu kita kalau tak ada sabar, maknanya kita balik. Betul tak? Contoh, okey, contoh. Sila. Misalnya sekarang di masa kita kan kalau ini beramai, saya pun dalam. Tak apa contohnya dekat kita. Okey, yang di rumah tak dengar kan? Tak dalam kata. Sekarang contoh ni nak pergi pasal Gilang ramai orang. Okey, sila. Sekarang kalau kita sampai tiga. Q sampai 3. Tiga lain. 3 lain. Jadi kalau kita sama, kita balik lah. Oh, macam ni. Perjuangan nak pergi Gilang sekarang Ya Allah. Kak biasa betul ke? Jarang. Oh, jarang. Saya sejak kena Q, saya tak masuk lagi pasal Gilang tu. Serius, saya tak masuk. Padahal kadang-kadang rasa nak masuk dekat lagi ni. Cuma malas nak bantu. Tak kuasa, tak boleh pergi dan pasal yang dekat sikit. Okey, boleh, betul. Itu kira perjuangan dalam hidup. Sebenarnya betul lah. Apa yang Umar nak kata kepada Sa'ad ini? Kita nak buat apa-apa pun dalam kehidupan kita. Tak kira pergi pasar. Nak beratur, okay? Nak pergi pasar ke. Apa-apalah yang kita nak buat dalam hidup ni, dia pertama depan tu, dia kena ada sabar. Sabar kalau tak ada, dia pergi Sarawak.
Dia kena sabar. So, itu saya kena jadi jangan ambil serius sangat. Dia kena ada kesabaran. Bila kita tidak ada kesabaran, kita akan tinggalkan apa yang kita lakukan. Kita belajar contohnya. Kita belajar sekarang kena sabar. Datang kuliah, duduk, ya, ada orang dekat rumah lah. Tapi kat rumah pun banyak cabaran juga. Kan? Kita tak kata, senang lah dia belajar kat rumah, online, tengok, boleh makan. Minum begitu kat sini, pakai pas besar je. Tak, semua orang ada ujian masing-masing. Okay, semua orang ada ujian masing-masing. Semua antara kita ada kesabaran yang tersendiri. Kita tak boleh compare kesabaran kita dengan kesabaran orang lain. Tak sama. Kerana ujian kita berbeza. Orang ni berhadapan dengan satu isu yang begini, kita berhadapan dengan isu yang begitu. Yang penting dua-dua perlu ada kesabaran untuk berhadapan dengan setiap isu. Contoh, belajar dekat masjid kena sabar, belajar di rumah pun kena sabar. Kat rumah anak tarik itu, anak tarik ini, dah kejar, tertinggal, cakap pasal hilang tak tahu. Dia tak nampak kecap. Bila duduk balik, cakap apa tadi? Alamak, lupa. Kena gitu kan? Mungkin orang kat rumah sambil masak, goreng, kan? Banyak benda. Maknanya itu kita panggil sebagai ujian yang cabaran dalam kehidupan kita. Tapi kena sabar. Kita dalam malas nak belajar online macam ini, nak masak pun susah, tinggalkan. Boleh gitu? Maknanya kesabarannya kurang. Kan? Bukan kita kata tak ada, kesabarannya kurang. Tapi kalau lebih dahsyat, kesabarannya tak ada langsung. Itu lagi dahsyat. Yang penting sekarang ni bagaimana kita ni bila nak ada, kita nak achieve, kita nak capai sesuatu dalam hidup kita, kesabaran perlu ditebalkan. Sebab ini yang Nabi pesan. Saya rasa saya banyak kali baca hadis itu. Nabi kata apa? Nabi kata wa inna naswa ma'as-sabri. Kalau kita nak kemenangan, kemenangan itu ia datang bersama dengan kesabaran. Ini pesan Nabi, bukan kata-kata saya. Nabi ingatkan begitu kepada umat Nabi SAW. Kita kalau nak capai satu kemenangan, satu kejayaan dalam kehidupan kita, dia mesti ada kesabaran. Kalau kita tak ada kesabaran, kita rugi. Kita tak akan capai apa yang kita hendak. Kerana apa? Ahli syurga itu adalah orang yang sabar. Kita nak masuk syurga senang ke susah? Susah. Jangan cakap senang dengan saya. Walaupun caranya pun banyak. Ya, masuk syurga ni ada pelbagai macam cara. Menuntut ilmu antara jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak senang tapi bukan mudah. Nampak senang kita belajar je menuju syurga. Kita pun belajar. Tapi tak semudah itu. Tak kita kata duduk belajar dengar tu masuk syurga. Tak sedemikian. Tapi bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana pengamalan kita? Itu semua termasuk antara cara kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syurga ni dia satu tempat yang digambarkan kepada kita sebagai tempat yang indah, tempat yang memang tiada tolak bandingnya, tiada nilainya yang boleh menandingi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga pesan, orang yang nak jadi ahli syurga, antara cirinya ialah orang yang sabar. Itu adalah perjuangan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya di sini Umar pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan, melaksanakan amanah. Itu juga antara cara untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ia memerlukan kepada kesabaran. Okey, satu lagi perkara yang ada mungkin terlepas pandang tadi kan. Pertama tadi Umar ingatkan kepada Sa'ad, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang banyak tipu muslihat. Kemudian Umar kaitkan dengan kesabaran. Saya nak kata begini, tadi saya sebut tentang sabar yang tadi Kak Ram keluarkan, itu letak poin yang kedua. Poin yang pertama sebenarnya pada perenggan ini ialah Umar nak beritahu orang yang banyak tipu muslihat, mereka takkan mencapai kemenangan. Sebab tu Umar ingatkan kepada Sa'ad, ni yang kita nak hadap ni, orang yang sedang kita berhadapan, musuh-musuh ni, mereka semua adalah di kalangan kaum yang memiliki banyak tipu muslihat. Jadi orang yang
memiliki banyak tipu muslihat, ada banyak rancangan untuk mengkhianati orang lain, mereka biasanya tak akan menang. Kita pun faham kan tentang hal itu kan? Kita ni kalau ada banyaklah benda yang kita nak khianat orang, mungkin awal-awal memang boleh selamat, tapi orang kata apa? Ujung-ujung, okey, ujung-ujung macam mana? Ujung-ujung pasti kita tahu, oh ni orang dia tak ada ikhlas. Maksudnya dia ada tipu, maksud saya tak ikhlas tu, dia ada tipu muslihat dia. Yang akhirnya kita nampak. Di akhirnya tu, oh begini rupanya perangai dia. Ini rupanya dia punya muslihat. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi pesan, al-makru wal khadi'ah finnar. Orang yang banyak rancangan jahat, al-makar, dia banyak makar. Dalam bahasa Melayu pun kita banyak makar kan? Okay. Orang yang banyak sangat makar dia ni, maknanya banyak sangat benda-benda jahat yang dia plan, yang dia rancang. Wal khadi'ah, khadi'ah ni maksudnya penipuan. Dia ada banyak rancangan jahat, ada banyak penipuan iaitu tipu muslihat. Orang yang begini finnar, dalam neraka, dalam api neraka. Menunjukkan kepada kita, bila Nabi SAW mengaitkan sesuatu perkara, sesuatu tindakan, satu sifat dengan neraka, maknanya ia perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat. Yang mana kalau kita jadikan perbuatan itu sebagai sifat kita ataupun kepribadian kita, kita tak akan selamat, kita tak akan berjaya. Walaupun orang melihat kita sebagai orang yang berjaya. Kerana kita juga tak nafikan berapa ramai mereka yang ada banyak tipu muslihat ini sentiasa berada di atas. Betul tak? Ambil harta orang lain, kan? Rampas itu, rampas ini, mengkhianati hak milik orang lain pun dia tak kisah, dia ambil. Memang nampak hidup dia senang, nampak hidup dia berada, orang kata, oh macam dekat atas kayangan hidup gitu kan, happy, senang. Tapi tak sedemikian. Dalam jiwa dia, kita tak tahu ada perkara yang tak settle. Orang yang begini biasanya dia tak bahagia. Kebahagiaannya kita cuma nampak pada zahir sahaja. Kerana apa? Nabi sendiri dah sebut tadi, orang yang begini, kalau dia banyak rancangan jahat, dia banyak sangat tipu muslihat, benar. Di akhirat kelak, Allah dah janjikan untuk dia dengan sebuah tempat yang dahsyat. Bukan syurga Allah, tapi neraka Allah. So bagaimana orang yang begini, mereka ni akan dilihat sebagai orang yang hebat, orang yang benar. Maka bila kita dah tahu, orang yang dekat depan kita ni, dia ada banyak tipu muslihat, dia ada banyak rancangan jahat ni, kita akan lihat dia sebagai orang yang kecil sebenarnya. Kita nampak dia macam, alah ini orang jahat. Kita tak ada rasa takut dengan dia, kerana kita dah kenal dah musuh tu bagaimana sifat dia. Ini mengapa Umar dia letakkan first kali, dia beritahu orang di hadapan kalian yang kalian nak perangi ini, mereka banyak tipu muslihat. Jadi orang yang ada tipu muslihat, mereka tak akan menang. Kerana itulah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi. Okay. So bila tak berhadapan dengan orang yang banyak tipu muslihat, pasti sabar kita kena tinggi. Kadang-kadang pun kita tak tahu macam mana tipu muslihat dia tu akan berfungsi ataupun it works bagaimana lah, kan dia berjalan. Dan kadang-kadang rupanya tipu. kita dah percaya dia rupanya orang tipu, orang kita pun dah termakan tipuan dia. Jadi ini kenapa kesabaran itu penting, ya, ketika kita nak berhadapan dengan orang yang sedemikian. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Mana tadi saya dah berhenti sementara ni. Okay. Baik. Jika sebab tadi Umar ingatkan kepada Sa'ad, kita yang perlu menyerang musuh terlebih dahulu. Baik. Jika ternyata kondisi berbalik, maksudnya kalaulah bila kita ni tak menang. Sebab tadi Umar kata, kalau kalian ni sabar,
berbuat sesuatu dengan betul, kemudian kita ni jadi orang yang mana menjalankan amanah, kenal musuh ini sebagai musuh yang memiliki banyak tipu muslihatnya. InsyaAllah kalian ni akan jadi orang yang menang, berjaya dalam peperangan ini. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Jadi Umar beritahu kepada Sa'ad, jika ternyata kondisi berbalik, maknanya sebaliknya, maka mundurlah ke arah bebatuan. Tadi ingat Umar suruh berdiri kat mana? Tengah-tengah, okey? Antara kawasan batu dan pasir. Sekarang ni Umar kata, kalaulah ditakdirkan, kita dah berdiri tengah-tengah ni, antara dua kawasan tadi, kita ditakdirkan mungkin tengah-tengah fight tu kan, tengah-tengah lawan musuh, kita dapati, kita ni nak tak kalah lah. Jaga keadaannya, maka Umar ajar kepada Sa'ad balik ke belakang tempat batu. Kenapa Umar beritahu begini? Umar kata, sebab kalian lebih berani dan terbiasa dengan medan seperti itu. Jadi orang Arab, Umar kata di sini, kita ni orang Arab, kita orang Melayu, dalam teks ni lah. Umar kata, kita ni orang Arab ni, kita lebih biasa lawan dekat atas batu. Okey, walaupun Arab tu yang mana pada pasir. Kita tak nampak sikit. Cuma lain, orang kata lain padang, lain lalangnya. Okey, lain tempat ni lain cara dia. Maka dekat sini terbaik pergi ke belakang kerana ia adalah satu keadaan yang mana kita lebih comfort, kita lebih selesa dengan keadaan itu. Dan sebab itu Umar kata di sini, sementara mereka lebih penakut dan tidak mengenal medan. Mereka ni tak kenal tempat. Hingga Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian dan akan mengembalikan kemenangan setelah kalian mundur terdesak. Okey, settle. Perenggan yang kedua, perenggan yang pertama tadi di situ pada pesanan Umar. Jangan lupa ya, saya berikan dua pengajaran tadi. Pertama tentang apa? Tipu muslihat. Tipu muslihat berada di mana? Final. Okey. Hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kemudian yang kedua, pengajarannya apa tadi? Sabar. Okey. Ada juga hadis yang saya sebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan li ghairi. Yang kedua, anna nasra ma'as sabri. Baik, kita pergi kepada perenggan yang berikutnya dengan pengajaran yang berikutnya. Umar juga memerintahkan kepadanya, iaitu kepada Sa'ad, agar banyak introspeksi diri. Introspeksi diri ni apa namanya? Muhasabah. Okey, muhasabah diri. Okay. Selalu menasihati pasukannya agar selalu meluruskan niat, mengharap ganjaran pahala dan selalu bersabar. Okay. Sabar datang untuk kali yang kedua di sini. Kenapa Umar tekankan lagi tentang kesabaran? Umar kata begini kepada Sa'ad, sesungguhnya kesabaran dari Allah itu akan datang sesuai dengan niat kita, dan pahala yang akan didapat juga sesuai dengan sebesar apa pengharapannya. Jadi Umar ada ingatkan tentang beberapa perkara. Satu, kita muhasabah. Okey. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Ketiga, mengharap ganjaran pahala dan bersabar. Okey. Dan Umar ingatkan, kita ni nak dapatkan kesabaran dari Allah. Maknanya Allah berikan kesabaran pada diri kita. Allah kuatkan diri kita. Allah berikan satu jiwa yang mantap pada diri kita. Ia sebenarnya berdasarkan kepada niat kita. Sebab itu perlu banyak muhasabah, memperbaiki niat kita. Okey, dalam hidup begitu. Kita nakkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita ni adalah perkara-perkara yang baik. Terutamanya tentang kesabaran itu tadi. Kita nak kesabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang amat penting. Jangan mengharapkan kesabaran daripada diri kita. Ia tak kekal. Kesabaran itu orang kata sipi-sipi je. Tapi kita nak kesabaran yang kita nak itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana niat yang perlu diperbetulkan. Contohnya dalam peperangan ini, tentera muslimin
nak kemenangan daripada Allah, nak Allah berikan kesabaran ketika berhadapan dengan tentera musuh yang begitu besar jumlahnya, tentera musuh yang begitu dahsyat. Maksudnya mereka ni tidak ada simpati, empathy, semua tak ada, zalim, begitu keras. Kita perlukan kesabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak mungkin untuk mendapatkan kesabaran itu kalau niat kita tak betul. Dan niatnya perlu diperbetulkan kerana Allah. Kenapa pergi berperang? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kalian nak dapatkan pujian manusia. Oh hebat tentera muslimin, dapat hadapi tentera Parsi ni, mereka ni menang. Kalau itu niatnya, kesabaran daripada Allah tak mungkin datang. Sebab Umar radhiyallahu anhu ingatkan, sama dalam hidup kita itu. Kita nak ada kesabaran yang mantap dalam hidup, kan? Saya nak berbalik pada isu. Tadi saya kata, kita masing-masing ada isu. Kita ada problem. Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita dengan berbagai macam ujian. Ujian saya dengan ujian anda semua berbeza. Tapi satu kita kena ingat, kesabaran. Yang kita nak tu bukan sebab saya kuat, sebab saya mantap. Bukan begitu. Tapi yang kita nak ni kesabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah beri. Tapi satu yang perlu kita perbaiki dalam hidup ialah niat kita. Kenapa kita menjalani kehidupan kita? Lillahi ta'ala. Dan kita tahu hidup kita ialah untuk beribadah kepada Allah. Kalau semua kita di sini, kita dapat perbetulkan, saya hidup ini kerana Allah, untuk beribadah kepada Allah, niat kita juga ada. Saya mengajar kerana Allah, ibadah untuk Allah. Kita belajar kerana Allah, untuk ibadah. Kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang isteri, ibadah kerana Allah. Sebagai seorang anak, ibadah. Sebagai adik-beradik, ibadah. Kalau itu niatnya, maknanya betul. Apa pun yang berlaku dalam hidup, mantap kesabaran itu. Dan kita tahu bahawa kesabaran ini, mudah-mudahan ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita rasa, oh sebab saya wanita yang hebat, wanita yang hebat. Bukan itu. Tapi kerana kita dah memperbetulkan niat kita itu kerana Allah. Apapun ujian yang mendatang, ujian yang datang, Allah dah berikan dalam hidup kita, insyaAllah. Dia akan mantap. Kita akan lalui dengan penuh kesabaran. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini Umar ingatkan, okay, kalau nak betul-betul berjaya dalam peperangan ini, niat itu tadi perlu diperbetulkan. Dan ini juga pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala ada ingatkan kepada kita ni, hamba Allah, kita ni hamba Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Okey, Allah ingatkan kita orang yang beriman, muslimah yang beriman kepada Allah. Dia tak cukup dengan keimanan, tapi dia mesti ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketakwaan itulah yang buat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa berlaku, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembalikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang membentuk kesabaran kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kita orang yang beriman kepada Allah, hendaklah kita ini, dan orang yang Allah kata jadi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah kita jadi orang yang sentiasa melihat apa yang telah kita peruntukkan untuk hari esok kita. Maknanya Allah perintahkan kepada kita supaya kita muhasabah. Apa yang dah kita peruntukkan untuk hari kiamat kita. Sebab hidup kita ni kadang-kadang kita cuma fikir tentang apa yang kita nak achieve, apa yang kita hendak. Kita nakkan ini, kita nakkan itu. Itu yang 24 jam kita fikir. Tapi Allah ingatkan kepada diri kita, muhasabah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ini sentiasa muhasabah. Bukan muhasabah untuk apa yang mereka nak dapat di dunia, tapi muhasabah apa yang telah mereka peruntukkan bagi akhirat mereka.
Sebab itu kalau kita buat sesuatu kerana Allah, itulah yang kita peruntukkan untuk akhirat kita. Kerana Imam Ibn Kathir ketika dia mentafsirkan ayat yang ke-18 itu tadi dalam surah Al-Hashr, Imam Ibn Kathir kata apa? Nilailah diri kalian sebelum kalian dinilai di hari kiamat. Kita perlu nilai amal perbuatan kita. Sekarang ini, semasa kita hidup di dunia, kita perlu introspeksi tadi yang Omar kata kan? Muhasabah. Kita perlu muhasabah. Amalan kita ni bagaimana? Apa yang kita nak capai ini bagaimana? Adakah ia sesuatu yang menguntungkan untuk dunia dan akhirat kita? Apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tindakan kita, tingkah laku kita, kita dengan suami kita bagaimana, kita dengan ibu ayah kita bagaimana, kita dengan adik-beradik kita bagaimana, kita dengan ahli keluarga kita bagaimana, kita dengan teman-teman kita bagaimana. Itu yang perlu kita muhasabahkan. Adakah apa yang kita lakukan, tindakan kita, perangai kita ni, saya belum kata perangai, minta maaf lah kalau kasar. Sebab kita semua ada perangai. Perangai yang kadang-kadang orang kata tak boleh sebagai perangai. Tapi perangai kita ni bagaimana? Adakah ia menguntungkan untuk dunia dan akhirat? Sebab kadang-kadang kita ni kalau dah ada satu perangai itu memang tak boleh buang. Kita nak orang ikut perangai kita tu. Dah perangai aku macam ni, nak buat macam mana? Terima lah. Kan? Kadang-kadang itu masalahnya. Yang kita tak boleh nak ubah. Tapi, ubahlah kerana Allah. Jika dah memang perangai kita ni perangai tak baik, tak elok, ubahlah kerana Allah. Supaya orang di sekitar kita pun senang. Mereka tak susah dengan perangai kita. Kan? Mereka tak rasa tersiksa, tak rasa macam, kenapalah perangai bini aku ni macam ni? Kita rasa macam tu kan? Kenapalah perangai anak saya ni macam ni? Kenapa perangai mak saya ni macam ni? Orang tak rasa begitu dengan perangai kita. Maka di sini pentingnya muhasabah untuk diri kita agar kita dapat berubah. Orang lain nak terima, tak nak terima itu belakang kira. Kan? Kita tahu, kalau kita ubah macam ini pun belum tentu orang boleh terima. Betul? Belum tentu orang lain boleh terima kita ubah. Kita pun kata, Saza jadi baik, salah, jadi jahat. Salah. Dua-dua salah. Dah tu, saya pun sama salah. Dah sudah, jahat sudah lah. Boleh gitu? Tak boleh. Tak kisahlah. Kalau mungkin dulu perangai kita tak elok, kita ubah mungkin orang cakap itu macam kita sudah. Yang penting tu penting. Tahu kenapa kita berubah? Kenapa perangai kita berubah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari redha Allah, bukan redha manusia. Hidup kita yang kita kejar sekarang ialah redha Allah, bukan redha manusia. Hidup kita kalau kita asyik kejar redha manusia ni kan, orang cakap itu, orang cakap ini. Penat. Tak ke mana kita ni? Kita rasa, kita buat ini salah, kita buat itu salah, kita buat ini orang cakap, kita buat itu orang cakap. Orang takkan berhenti bercakap tentang diri kita. Itu yang perlu kita faham. Sampai kita mati, lepas kita mati pun orang akan cakap tentang diri kita. Sebab itu mulut orang. Kan? Mulut orang macam tu lah. Allah jadikan mulut manusia ni begitu. Sekarang ni kita hidup, kita asyik fikir dah orang macam apa tentang diri kita. Kan? Kita berubah, kita berubah, orang akan cakap tentang diri kita. Kita pasti, lepas kita masuk dalam yang lahat, orang akan berhenti bercakap tentang diri kita. Tak confirm. Sampai kita meninggal, orang akan bercakap tentang diri kita. Sebab itu yang penting sekarang ini, kita muhasabah, diri kita terus berada di atas landasan yang terbaik, iaitu landasan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Umar kata di sini, sesungguhnya kesabaran dari Allah itu akan datang sesuai dengan niat kita. Dan pahala, ini poin yang berikutnya, pahala yang akan didapat sesuai dengan sebesar apa pengharapannya, maksudnya pengharapannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat pahala ni sesuai bagaimana kita ni mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat pahala kalau kita mengharap redha manusia. Kita akan dapat pahala bila kita mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengharapan kita letakkan ia hanya kepada Allah, di situlah akan datang ganjaran yang berlipat ganda juga daripada Allah.
kita tak dapat pahala dari manusia. Kena ingat itu ya. Sebab itu Allah Nabi SAW ingatkan kepada kita ini umat baginda. Dekat di akhirat nanti kelak, kita ni kalau kita buat sesuatu amalan kerana manusia, kerana nak dapatkan redha manusia, Nabi ingatkan kepada kita, di akhirat kelak Allah akan suruh kita cari manusia yang kita nak sangat tunjukkan amalan kita, supaya mereka berikan pahala pada kita, ganjaran pada kita. Tapi boleh ke? Tak boleh. Manusia tak boleh, kita ni makhluk tak boleh berikan ganjaran pahala kepada makhluk yang lain. Itu tak mungkin berlaku. Namun nanti di akhirat kelak, orang yang sentiasa mencari redha manusia ini, bila dia berada di hadapan Allah, Allah berikan hisab pada dia. Ya, Allah nilai amalan dia. Amalan dia banyak yang tiada nilainya. Jadi Allah kata kepada dia, cari orang yang dulu, tengok ni amalan ni dulu. Kenapa kau buat ni? Kau bukan buat kerana aku, kau buat kerana sekian, kau nak tunjukkan untuk orang ni, kau hebat apa? Kau cari orang tu sekarang. Lihat, ada tak orang tu boleh berikan pahala untuk kau? Sebab aku takkan berikan pahala tu untuk kau. Sia-sia amalan tu. Nak cari mana orang tu? Tu kan, dekat akhirat nak cari mana orang tu? Kita pun kadang-kadang tak tahu dengan siapa yang kita nak tunjukkan sangat amalan kita. Kita pun tak tahu sebab ramai orang kita nak tunjukkan amalan tu. Siapa nak cari siapa nak cari surah Sakinah kat mana? Kat mana aku nak cari kan? Sebab dia dah dulu aku jealous dengan dia kan? Aku jealous sangat dengan Sakinah tu. Dia mengajar, aku pun nak mengajar juga macam dia. Kita pun nak sibuk jadi macam dia kan. Sibuk orang nak puji kita macam mana orang puji si Sakinah tu kan. Gitu. Allah ada, mungkin ada orang begitu kan, kita tak tahu siapa. Tapi kalau begitu niat kita, mana nak cari saya dekat akhirat? Beramai orang. Sebab apa? Kita masing-masing sibuk dengan amalan kita. Di akhirat kelak, kita masing-masing sibuk dengan diri kita. Kita dah tak fikir dah Sakinah mana. Dah tak fikir dah kita. Dah tak fikir dah mana pergi orang-orang, dah tak fikir dah. Semua orang akan sibuk dengan diri masing-masing, takut dengan diri masing-masing. Kerana apa? Kita fikir, ya amalan aku ni macam mana? Amalan kita ni macam mana ni? Sebab itu dalam surah Al-Hasyr itu tadi, okay? Surah Al-Hasyr pada ayat ke-18, Allah ingatkan kita manusia, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, hidup kita ini, muhasabahlah amalan kalian yang telah kalian peruntukkan dekat akhirat. Barulah kalian ini akan jadi orang yang berjaya. Kita tak sibuk dengan urusan orang lain. Kita akan masing-masing sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Okey? Baik, seterusnya di sini kita ada poin yang berikutnya. Tadi poinnya pendeknya saja, muhasabah. Poinnya pendek saja, muhasabah. Saya punya discussion yang panjang lebar tadi. Okey, kalau nak quote ataupun kalau nak keluarkan pengajarannya ialah muhasabah ya, untuk pengajaran yang pada keseluruhan perenggan yang telah kita baca tadi. Okey, seterusnya di sini. Setelah Umar nasihatkan kepada Sa'ad supaya banyak muhasabah tadi kan, Umar juga nasihatkan kepada Sa'ad, berdoalah kepada Allah agar kalian diselamatkannya. Penting tak doa? Kenapa doa penting? Ada berhubungan dengan Allah. Ada berhubungan dengan Allah. Maknanya ada hubungan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita kuat juga. Akidah kita kuat. Mata-mata apa yang berlaku kerana Allah. Apa yang berlaku kerana Allah. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan doa tadi? Minta pertolongan pada Allah. Minta pertolongan kepada Allah menerusi doa kita. Okey, selain itu ada poin yang lain? Mana siapa? Cik. Apa dia?
Harus yakin pada apa yang kita doa. Okey. Itu dah masuk dia punya result. Saya nak point dia. Jadi jangan bimbang dan jangan takut lah. Jangan bimbang dengan takut sebab apa? Kita ada doa. Okey. Allah bersama kita lah. Allah bersama kita. Doa macam satu kekuatan lah. Doa macam satu kekuatan. Ada lagi yang nak tambah? Game changer ke? Game changer tu macam mana? Doa boleh ubah nasib kita. Betul. Itu tak salah. Bukan something like that. Yes. Dia macam tu. It's not something like that. But macam itu. Betul. Doa tu boleh mengubah qada dan qadar kita. Dia macam mana? Ada lagi nak tambah? Sebelum saya explain lagi. Dia nak tambah apa je? Tengok saya kepil-kepil. Mesti yakin dengan apa yang kita doa. Tadi dah cakap yakin dulu. Selain itu, doa macam usaha. Usaha untuk kita capai sesuatu yang kita inginkan. Okay, boleh, saya boleh terima. Selain itu, ada lagi yang lain? Oh, banyak Ustazah, tak game-game lagi ni. Apa dia? Konsisten, istiqamah dengan doa kita. Okey, ada lagi? Saya belum dengar lagi satu perkataan. Tawakal, okey. Niat, ya. Harap. Mengharap pada Allah. Betul, tak salah. Cuma ada satu point tu tak sebut lagi. Ada siapa? Start from what alphabet? Start from what alphabet? Oh, itu tak boleh. Nanti tak jadi game changer. Tak boleh bagi hint. Allah. Pahala betul. Doa ibadah. Doa ni ibadah. Kita buat dapat pahala. Kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kak Nur ada nak cakap apa? Tak ada. Gandingan doa dan usaha dengan tawakal kepada Allah. Gandingan doa, usaha, tawakal kepada Allah. Ada nak cakap? Ketawa suka macam mana tu? Siapa dekat di sini? Oh, saya okey. Sorry, saya tengok orang depan. Itu macam Cik cakap tadi lah, kan? Dia ada kedekatan kita dengan Allah SWT. Kenapa tak cakap doa tu senjata? Oh! Tak terfikir. Oh, Kak Rom nak cakap tak terkeluar kan? Ke saya tak tanya lagi? Oh, ada orang cakap ya? Boleh cakap? Ada, asal saya tak dengar. Cakap pelan-pelan je kok buat. Kak Rom, saya dengar. Saya nak cakap, first kali, okay, doa tu senjata kita sebagai orang yang beriman. Betul, dia membentuk kedekatan kita pada Allah SWT, tapi itu senjata yang paling ampuh. Yang ada. Sebab itu orang yang pergi berperang di sini kan, orang ingatkan berdoalah kepada Allah. Betul, kalian kita dah tahu musuh kita tu banyak muslihat tadi kan. Kita dah tahu sifat musuh kita tu macam mana. Kemudian kita jadi orang yang sabar, tak berhadapan dengan musuh yang banyak tipu muslihat tadi. Seterusnya kita pun muhasabah diri kita ni, banyak-banyak muhasabah sampai niat kita pun menjadi lurus. Tapi jangan lupa, kita ada satu lagi senjata. Doa. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh meninggalkan doa. Allah murka kepada orang yang tidak berdoa kepada Dia. Kita makhluk, kita tak suka orang yang tak. Ini beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita orang ni, kita makhluk ni, suka tak orang minta macam-macam? Tak suka kita, temper kita. Dan minta ni, masih minta je, mantap. Kita tak suka, betul. Dan cakap orang lain, saya pun sama juga. Serius, itu benda biasa. Kita biasa makhluk, kita manusia gitu. Kita tak suka orang minta macam-macam. Kita dah minta tu, minta, dah bagi ni, bagi minta lagi, kita suka. Tapi Allah
tak sama dengan makhluk. Allah cinta kepada orang yang berdoa. Dan kita kena ingat orang yang berdoa ni orang yang meminta. Mintalah apa yang kita nak minta, yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah berikan kepada kita. Allah suka. Sampai Nabi kata Allah murka kalau orang ni dia tak minta. Kenapa? Kita kalau tak minta kepada Allah, kita ni sombong. Tanda kita hamba yang hina, yang rendah di hadapan Tuhan bila kita ni minta. Kita banyak minta. Menunjukkan bahawa kita tak berkuasa. Kita tak boleh menentukan. Kita tak boleh ada apa yang kita hendak kalau Allah tak beri. Sebab itu, ia tanda kita ni hamba Allah yang tak bermegah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menunjukkan kita ni memang pada standard yang amat rendah di hadapan Tuhan. Itu pentingnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini ada hadis yang lain Nabi SAW sebutkan. Nabi kata apa? Inna doa ini yang tadi Mas sebut tadi, doa tu dia boleh mengubah takdir kita. Betul. Ada sabda Nabi yang lain, Nabi kata apa? La yaruddul qada illa bid-du'a. Qada kita, takdir kita, tak ada satu benda pun yang boleh mengubah melainkan dengan doa kita. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan li ghairi. Nabi SAW bersabda, "Inna du'a yadfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Sesungguhnya doa memberi manfaat pada diri kita pada sesuatu yang sudah terjadi dan kepada sesuatu yang belum terjadi. Doa tu dia beri manfaat pada sesuatu perkara yang telah terjadi, yang Allah dah turunkan dalam hidup kita. Maknanya dah berlaku dah. Benda tu dah berlaku, perlu doa? Perlu. Ya, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada apa yang telah berlaku. Allah berikan kepada kita dengan kekuatan jika sesuatu yang berlaku itu adalah perkara yang menyedihkan, yang menakutkan, yang merisaukan. Doa tu boleh memberi manfaat. Begitu juga Nabi sebutkan dalam hadis ini, doa boleh memberi manfaat kepada sesuatu yang belum berlaku, yang belum Allah turunkan. Dia belum berlaku lagi, kita doa. Kan? Contoh, kita nak, anak kita nak buat kerja kahwin, betul kan? Banyak doa pada Allah, perlu doa tak? Itu dah berlaku belum? Kerja kahwin kan? Belum, tapi dalam rancangan kan? Kita doa, kenapa kita perlu doa? Kerja kahwin ke tu? Dilancarkan, selamat, jodohnya panjang, dia belum tentu lagi, belum akad nikah tu belum tentu lagi jodohnya, belum tentu lagi. Maknanya masih lagi banyak. Kita tak tahu dah orang yang muda dapat kelamin, tapi kelamin aman itu musnah. Kan? Kita tak boleh tahu kan, tak? Sampai jatuh main dekat kelamin akan musnah. Maknanya doa penting. Dia belum berlaku lagi, kita janganlah fikir yang bukan-bukan. Kita mungkin cari janganlah fikir bukan-bukan kan. Betul lah, sebab tu kita kena doa yang baik-baik. Kan? Sebab tu kita doa yang baik-baik, kita minta yang baik-baik supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, kuatkan jodohnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetap tak jadi kan? Macam mana? Itu pentingnya doa. Dia akan buat kita rasa redha, berlapang dada. Sebab kita dah minta pada Allah. Okay? Allah tu yang maha menentukan. Itu yang buatkan kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang kita mulakan ia dengan doa, bila ia berlaku di luar jangkaan kita, walaupun kita kata kita sedih, kita rasa mungkin kenapa ya jadi begini, tapi kita akan redha, kita akan sabar, kita akan lebih kuat, lebih tabah. Sama dah juga dalam peperangan ini. Awalnya dah macam-macam nasihat dah lagi. Tapi kalau bukan takdirnya menang dalam peperangan, orang yang beriman tak kenapa kalah, kenapa begini, kita orang Islam yang menang. Tak, kita tak gitu. Kita akan sabar. Ini adalah qada dan qadar Allah. Itu pentingnya doa. Kemudian Nabi kata apa tentang doa itu tadi? Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Oleh kerana doa itu dia memberi manfaat pada diri kita.
Okey, itu manfaat dia doa tu kan. Pada sesuatu yang sudah Allah turunkan itu berlaku, pada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi turunkan, maknanya belum berlaku, maka kita ni sebagai hamba Allah, fa'alaikum ibadallah. Ini Nabi ingatkan kepada kita ni hamba Allah. Maka kalian sebagai hamba Allah, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Hendaklah kalian sentiasa dengan doa. Maksudnya sentiasa mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis tadi hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan riwayat. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Umar juga ada berikan dengan satu tips kepada Sa'ad. Apa dia? Perbanyakkanlah bacaan la haula wala quwwata illa billah. Apa makna itu? Dia tak berikan terjemahannya. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Okay, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi ini kita panggil sebagai zikir. Zikir yang Umar pesan kepada Sa'ad perlu diperbanyakkan di saat-saat sukar ini. Nak berhadapan dengan tentera yang begitu ramai, yang begitu dahsyat kan? Jadi Umar kata perbanyakkanlah bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada tambahan lafaz di situ. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dah tamat saya. Saya berhenti sini ya. Kita ambil ini sebagai pengajaran yang terakhir. Nanti insya-Allah next week saya sambung ya pesanan Umar ini. Kalau kita lihat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan la haula wala quwwata illa billah, Nabi sebutkan bahawa ungkapan kata ini adalah perbendaharaan dalam syurga. Kita selalu nak kumpul harta kan? Jangan lupa kumpul harta untuk syurga kita. Jadi harta dalam syurga yang dipanggil sebagai kunuzul jannah. Kunuz ni maksudnya perbendaharaan. Okey, syurga Nabi kata perkataan ini la haula wala quwwata illa billah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ada pada satu ketika Nabi sebut kepada Abu Musa, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Hendakkah engkau aku tunjukkan kepada engkau dengan perbendaharaan syurga. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari kata apa? Faqultu bala. Aku pun menjawab ya. Maknanya tunjukkanlah kepada aku apakah yang dinamakan sebagai perbendaharaan syurga itu tadi. Nabi jawab simple saja. Nabi kata apa? Faqala. Nabi SAW bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Lafaz itu. Maknanya yang Nabi nak kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari ataupun yang Nabi nak ajarkan kepada kita umat Nabi SAW, kita perlu kumpul harta syurga ini dengan memperbanyakkan lafaz ataupun ucapan zikir la haula wala quwwata illa billah tadi. Baik. Keutamaan ni la haula wala quwwata illa billah ni ada banyak. Antaranya bila biasanya kita baca la haula wala quwwata illa billah? Keluar rumah. Macam mana doanya? Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita keluar rumah, setiap kali nak keluar rumah, nak pergi mana-mana lah, kita baca doa ini. Jadi ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Syaitan dia tak boleh ganggu kita. Bila kita nak keluar rumah, kita baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepada orang ini faqad hudita wa kufita wa muqita. Orang ini dia akan diberikan petunjuk, dia akan diberikan kecukupan, dia akan diberikan peliharaan. Syaitan
yang dengar, kita ni keluar rumah ya, kita baca doa ini. Syaitan yang dengar tu dia akan beritahu kepada kawan-kawan dia. Dia cakap dengan members dia. Kan? Dia cakap dengan members dia. Dia kata apa? Kaifalaka birajulin qad udiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kalian ni nak ganggu orang yang mana dah Allah berikan kepada dia dengan petunjuk? Macam mana kita ni, setan kita, saya tak setan lah. Bagaimana cara kita ni setan ni kan? Kita nak kacau orang yang Allah dah berikan dia kecukupan, Allah dah berikan kepada dia dengan perlindungan. Tak ada chance. Second chance ada. Okay, tak ada second chance ada, third chance ada. Kita tak ada chance untuk ganggu. Ini keutamaan la haula wala quwata illa billah selain daripada ia menjadi perbendaharaan dalam syurga. Ada sebuah hadis yang lain yang Nabi SAW sebutkan. Okay, hadisnya panjang. Ada Nabi sebutkan dengan pelbagai macam zikir, tetapi antara zikir yang disebutkan di sini ialah la haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi kata apa? Orang yang dia sebut, okay, kita ni sebutkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Nabi kata apa? Allah dengar zikir kita ini. Allah akan kata, orang ini, hamba aku ini, dia kata apa? La ilaha illa ana. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan aku. Okay, ini firman Allah. Wala haula wala quwata illa bi. Dan hamba aku ini mengaku bahawa tidak ada upaya dan daya, melainkan daya dan upaya itu adalah daripada aku. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah acknowledge orang ini di atas zikir yang dia ungkapkan itu tadi. Dan Nabi SAW kata apa? Man qalaha fi maradihi. Orang yang dia sakit, kemudian dia ucapkan dengan zikir ini, la haula wala quwata illa billah, ataupun dia tambahkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nabi kata orang yang dia ucapkan ucapan ini ketika dia sakit, thumma mata, kemudian dia meninggal dunia, ada keutamaan yang khusus Allah berikan kerana dia telah mengagungkan Allah itu tadi. Kerana dia ini dah mengucapkan satu ungkapan yang menunjukkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan yang maha berkuasa, maha berdaya hanya Allah. Makhluk tidak berdaya. Untuk orang ini, Nabi SAW kata apa? Lam tata'amuhun nar. Api neraka takkan makan orang ini. Ini keutamaan zikir hauqalah. Secara ringkasnya ya, la haula wala quwata illa billah. Kita kalau sakit, perbanyakkan zikir ini. Sebab kita tak pernah tahu sakit yang mana satu yang menyebabkan pengakhiran kehidupan kita. Mungkin kita rasa kita cuma flu sikit-sikit kan? Berapa ramai orang yang flu sikit-sikit meninggal ni? Sakit dada sikit-sikit kan? Kan biasanya sakit dada sikit-sikit kan? Kita tak pernah tahu sakit dada kita yang sikit-sikit itulah sebenarnya tanda pengakhiran kita. Jadi di sini Nabi ajarkan kepada kita satu keutamaan yang begitu besar untuk orang yang mana dia mati dalam keadaan yang dia banyak ucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Cantik hadisnya kan, keutamaannya Nabi SAW sebutkan ya untuk ungkapan kata itu tadi. Okey, itu sahaja. Ada apa soalan? Dapat ya apa yang saya sebutkan tadi? Ada tinggal-tinggal terlompat-lompat yang nak diulang kembali, nak rewind balik ke? Tak ada ya? Semua okey? Cik okey cik? Okey, alhamdulillah. Dapat tangkap ya cik apa yang saya sebutkan? Alhamdulillah. Okey, tak ada apa-apa soalan? Semua clean and clear? Okey, alhamdulillah. Okay, InsyaAllah ya, ingat ya berhenti di sini. Nanti minggu depan kita tak habis lagi cerita tu. Pengajarannya panjang berjaya. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita sambung perbincangan berkenaan dengan surat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk peperangan di Qadisiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kesihatan, memberikan kekuatan untuk terusan menuntut ilmu agama,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita hadir, tidak kira sama ada secara fizikal ataupun secara online. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh.